Okey Tuan Haji. Ya, Saya nak bawa pada Haji pada soalan yang terakhir. ada lagi. Ada Dah lagi. 1 jam setengah. Ada lagi. Kali ini bukan nak cerita pasal 47 pertuduhan prima facie yang digugurkan, tetapi orang yang sama. Pasal saya pun tak berapa nak faham. Pasal di WhatsApp tadi ada orang tanya kan Oh, tentang okey. ini. Walaupun dia agak lari sikit daripada tajuk kita. Tapi saya nak tanya juga Haji. Hmm. Baru-baru ini ada usul yang cuba dibawa oleh Zahid Hamidi Hmm. untuk gantung ahli parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful berkaitan fitnah dalam terhadap PMX dan juga Agong dalam perbahasan titah menjunjung kasih. Tuanku, soalan saya pada Haji, adakah dengan meminta maaf, cakap, minta maaf, settle. Cakap, minta maaf, settle. Apa pandangan tu Haji? But secara ringkas Ah, ah. bagi saya lah, ini bukan soal, jangan kita lihat setiap perkara itu dengan hasad dan dengki. Okey. Jangan kita lihat dengan marah, sakit hati. Makna kata orang kononnya buat salah, kena ambil tindakan. Jadi apa yang berlaku baru-baru ni bagi saya adalah satu contoh terbaik di mana speaker parlimen, speaker Dewan Rakyat cuba nak mematangkan Dewan Rakyat. Kerana apa? Sebab ia ada ucapan-ucapan yang dibuat oleh Wan Saiful. Wan Saiful. Tuan saya Ya, Tasik Gelugor dalam parlimen yang mengatakan perkara yang kononnya memfitnah Perdana Menteri Tambun, bukan Perdana Menteri Tambun, Perdana Menteri Malaysia dari Tambun, kan? Yang kemudiannya pada masa dia tidak berada di Dewan Rakyat, dan kemudiannya apabila perkara itu selesai pada hari itu, ada laporan mengatakan pihak kerajaan akan membuat usul untuk mengambil tindakan dan memohon suatu pengantungan selama tempoh 6 bulan kerana kenyataan palsu, kenyataan tidak betul, fitnah dan sebagainya terhadap Perdana Menteri dan terhadap kebawadulian di-Pertuan Agong yang dikaitkan dengan kenyataan tersebut. Baik, itu hak untuk dibangkitkan kalau dibangkitkan. Tapi yang lebih mulia bagi saya adalah apa yang dilakukan tindakan oleh speaker. Di mana apa yang berlaku daripada pahaman tontonan video berkenaan persidangan parlimen tersebut. Rupanya Wan Saiful Tasik Gelugor telah pun berbincang membawa kepada speaker selepas pada itu bahawa beliau ingin meminta maaf. Dan sekiranya beliau minta maaf, adakah kerajaan boleh nak tarik balik perkara tersebut? Saya rasa satu pilihan yang matang. Kita boleh membuat kesalahan. Dan bila kita membuat kesalahan, sepatutnya dilorongkan peluang untuk menyelesaikan masalah yang berbangkit. Bukan untuk berdendam, kesumat sampai ke tahap awak dah buat salah, hukum. So, speaker nak mematangkan perkara ni. Jadi saya percaya dia telah pun tampilkan perkara itu kepada Zahid Hamidi yang sepatutnya membawa usul tersebut. Dan apabila Wan Saiful kemudiannya dengan izin speaker membangkitkan dan menyatakan dengan terbuka di dalam persidangan Dewan Rakyat, dia kononnya minta maaf kepada Anwar Ibrahim dan juga kepada kebawadulian di-Pertuan Agong, maka kemudian speaker telah mencadangkan kalau dah minta maaf, bolehlah kot kita selesai benda ni. Bagi saya, tindakan seperti itu adalah tindakan yang nombor satu, matang oleh speaker dan oleh kedua-dua pihak, Zahid Hamidi dan juga oleh Wan Saiful. Tapi yang lebih penting, ianya bukannya suatu yang lebih penting adalah kerana ia menunjukkan speaker tidak mengambil pihak dalam perkara itu. Walaupun dia orang PKR, tapi dia memainkan peranan sebagai speaker. Dan itu bukan yang pertama. Hari pertama, Pendang telah dijatuhkan hukuman 4 hari. Kemudian Ketua Pembangkang berdiri, meminta Pendang minta maaf. Bila Pendang minta maaf, dia gugurkan hukuman 4 hari. Saya percaya lepas titah bagi dia tuanku, 26 Februari, yang mengatakan selama ini tidak boleh terima cara perdebatan yang tidak profesional. Baginda tuanku sebut dalam titahnya. Saya percaya speaker cuba untuk menjadikan semua pihak matang. Sebab masa persidangan ni tak banyak. Macam sekarang ni mereka bersidang 19 hari. 26 Februari,
sampai tak silap saya 27 Mac Mm-mm. sahaja. Bulan puasa. Dan kalau ada perbalahan, ada pergaduhan, ada kesilapan, nak diteruskan dengan hukuman, Mm-mm. usul dan sebagainya, bila nak bincang masalah rakyat? Bila nak bincang isu negara? So, kalau boleh selesaikan, selesaikan. Dan ini akan mematangkan wakil rakyat di kedua-dua pihak untuk jangan membangkitkan perkara yang tak benar. Mm-mm. Perkara yang was-was. Kan? Jadi Mm-mm. bagi saya setiap pihak sama ada kerajaan atau pembangkang wajar lihat Mm-mm. apa yang dibuat oleh speaker dan saya ucap tahniah Mm-mm. kepada speaker kerana bagi saya ini satu tindakan yang matang untuk mengajar, mendidik wakil rakyat menjadi lebih matang. Mm-mm. Tapi pada masa yang sama saya cuma ambil 2 minit untuk menyentuh satu perkara. Mm-mm. Pada masa itu juga ada keadaan di mana saya percaya daripada recording persidangan Mm-mm. masa itu speaker tidak begitu sihat. Dan bila dia tak sihat, ada petua yang dibuat terdorong dengan kesihatannya, Mm-mm. ketidakkesihatannya. Dan menyebabkan dia nampak beremosi. Walau to be fair to the speaker, dia telah mengatakan saya tak sihat, saya demam. Cadangan saya kalau perkara itu berlaku, maka jangan membuat petua. Mm-mm. Turun. Sebab Islam pun meminta kita jangan membuat keputusan Mm-mm. dalam keadaan emosi. Tak salah, anda ada 2 pembantu. Mm-mm. 2 pembantu boleh mengambil alih. Mungkin nak mengerusikan persidangan tanpa perbalahan, teruskan. Tapi kalau perbalahan berbangkit, anda boleh mengatakan, saya akan membuat keputusan. Kemudian, bila saya lebih sihat. Mm. Saya rasa ini cuma satu cadangan sebab kita sebagai rakyat Malaysia hendak parlimen yang matang. Mm. Parlimen yang menjadi tunggak demokrasi. Dan kalau speaker sudah menunjukkan cara yang matang, perkara-perkara kecil ni boleh diperbetulkan. Dan saya harap jangan diterima saranan ni atau cadangan ni sebagai satu teguran. Siapalah kita nak tegur. Tetapi sebab pembaik pulihan. If you're not well, kalau tak sihat, just rest for a few hours bagi deputi ambil alih. Sekian, terima kasih. Nak jadi ahli parlimen ke biarlah dihormati. Di dalam Dewan Yang Mulia itu, satu dewan untuk membuat polisi dasar, biarlah matang. Bila kita matang, barulah orang hormat. Respect is earned, not given. Boleh kan cakap orang putih ni? Boleh. Boleh lah. Bukan vernacular. Bukan vernacular. Apa pun tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih di atas perhatian anda semua. Apa yang kita perbincangkan, apa yang kita perkatakan, apa yang dikupaskan oleh Tuan Haji Hanif Katri hanyalah semata-mata untuk memberi pengetahuan kepada kita tentang undang-undang dan perlembagaan. Di mana hak kita, di mana hak anda, di mana anda tak boleh buat, apa benda yang anda jangan sentuh. Kerana perlembagaan dan undang-undang cukup cantik telah pun tersusun elok. Jadi pada pihak-pihak yang agak, bukanlah saya nak mengatakan melanggar undang-undang, tapi janganlah menjadikan undang-undang dan perlembagaan yang cukup cantik ini menjadi undang-undang rimba. Asal sebut ini, ban. Sebut itu, ban. Bukan. Jangan sekat. Jangan tutup mulut rakyat. Jangan tutup kunci jari rakyat untuk menulis. Kerana jikalau benar ada kesalahan, kita ada pelbagai akta seperti mana yang diperkatakan, dikupaskan oleh Tuan Haji Hanif Katri untuk boleh dibawa ke hadapan dan tindakan. Akhir kalam daripada saya. Salam Ramadan 2024. Ambillah peluang di bulan yang mulia ini untuk kita sama-sama bermuhasabah. Bukan kata kita saja, tetapi juga pemimpin-pemimpin politik negara. Cukuplah cakap siang pandang-pandang. Janganlah malam-malam duduk bisik ya. Apa yang kita cakap, kotakan. Walk the talk. Bukannya NATO. No action, talk only. Tolaklah semua tu. Ambillah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk kita langkah ke depan, menuju ke hadapan. Dan kepada anda semua yang komen tadi, barang-barang mahal. Ya, inilah yang impact dirasai oleh rakyat Malaysia. Dengan SST-nya naik, itu naik, ini naik, ringgit jatuh, memang akan ada implikasi-implikasi.
bertabah dan bersabar. InsyaAllah mana tahu akan datang. Mungkin kerajaan dapat memperbetulkan semula apa yang tidak betul. Okey Tuan Haji. Akhir kalam daripada saya. Lagi sekali, 2 kali akhir kalam dah. Yang bertanyakan tentang Tun Dr. Mahathir. Alhamdulillah Tun Dr. Mahathir pun semakin hari semakin sembuh, semakin pulih. Cuma nak habiskan rawatan yang sudah pun disediakan itu. Itu semua kerana doa-doa anda semua. Puluhan juta rakyat Malaysia di atas kepada negarawan ulung kita. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih kembali. Mohon ampun dan maaf jikalau ada tersalah bahasa, terkasar kata yang mencuit hati dan perasaan anda. Kami mohon ampun dan maaf. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.